Masa tu memang saya desperate. So I went through all this phase kesakitan semua macam ni. Mungkin I boleh gunakan this situation untuk tolong orang yang lalui apa yang saya lalui. Masalah mental di kalangan kanak-kanak adalah disebabkan masalah dalam sesebuah perkeluargaan. Perkara ini boleh menjejaskan emosi kanak-kanak tersebut. Umur 15 tahun, fikir pasal benda-benda yang tak sepatutnya difikir, selalu rasa sedih dan selalu bersendirian. Tak suka ada dalam tempat yang ramai orang. Fikiran jadi lagi ekstrim. Masalah kesihatan mental boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia. Selain golongan dewasa, kanak-kanak juga tidak terkecuali daripada risiko penyakit mental. Tahukah penonton di rumah, 1 daripada 5 kanak-kanak mengalami gangguan mental tanpa dikesan oleh ibu bapa mereka? Persoalannya, adakah terdapat sebarang petanda awal kanak-kanak mungkin menghidapi gangguan mental? Kesihatan mental kanak-kanak, itulah topik yang akan saya bincangkan selama sejam bersama tetamu-tetamu jemputan di Hello Doktor seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Katiana Azman, dalam Hello Doktor. Seperti yang telah dikongsikan sebentar tadi, kami akan membincangkan mengenai topik yang memang very close to my heart, kesihatan mental kanak-kanak. Tetapi sebelum itu, jika anda mempunyai sebarang soalan dan pendapat yang ingin dikongsikan, sila hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 atau di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3. Berbalik kepada topik hari ini, pelbagai pendapat dan pandangan daripada orang ramai mengenai isu kita pada hari ini. Jadi, untuk mendapatkan penjelasan dengan lebih lanjut, saya memperkenalkan pakar jemputan pada hari ini iaitu Dr. Rahimah Dahlan selaku pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, Doktor. I was so worried I was going to get that name wrong. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Memang topik ini is something yang seperti mana yang Yana bincangkan, something that's very dear to our heart. Doktor, mungkin doktor boleh jelaskan mengenai kesihatan mental kanak-kanak. Okey. Kesihatan mental kanak-kanak tu bermaksud terima kasih Yana kerana menjemput saya lah pada hari ini untuk bercakap berkenaan dengan kesihatan mental. Bila kita bercakap berkaitan dengan kesihatan mental, terutamanya kanak-kanak, ianya melibatkan bagaimana seseorang kanak-kanak itu dia merasa selesa dengan dirinya sendiri, dia merasa selesa dengan persekitaran dia, berada di rumah, di sekolah dan juga di kalangan masyarakat, dan dengan keselesaan ini dia boleh melakukan fungsi-fungsi yang sepatutnya sebagai seorang kanak-kanak, fungsi seperti bermain, fungsi ke sekolah, untuk akademik dan sebagainya. Jadi kesihatan mental yang baik boleh menjurus kepada emosi, tingkah laku dan pemikiran yang baik terhadap kanak-kanak itu sendiri. So ia bukan semata-mata sesuatu yang in your mind, kan macam kita selalu dengar ya, sesuatu yang kita cuma kena tabahkan diri, it's just in your head, tapi ia mampu untuk menjejaskan functionality anak-anak kita. Betul. Ya. Doktor, kita mempunyai sebarang statistik yang kita akan tertera di kaca TV kita yang akan menunjukkan statistik, kalau kita boleh tunjuk to our screen. There we go. Statistik tinjauan daripada Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan 2019 mengatakan 424,000 kanak-kanak didapati mengalami kesihatan mental di Malaysia. Ini merupakan statistik yang kita kutip di negara kita sendiri, di tanah air. Ya. So bukan sesuatu yang kita dapat daripada negara lain, which is a comment that I always hear. Ibu bapa kata, ni bukan masalah. Di Malaysia kita tak ada masalah ni. So apakah komen doktor mengenai statistik itu? Adakah ia sesuatu yang reflection of what we're seeing atau doktor rasa it's an exaggeration? Okey. Sebenarnya memang kalau kita tengok kepada statistik tinjauan National Health Mobility Survey 2019 ni memang kita nampak sebanyak 424,000 kanak-kanak dan remaja yang mengalami kesihatan mental. Dan kalau kita perincikan kepada golongan kanak-kanak mana sebenarnya yang lebih cenderung mengalami masalah mental ni, kita boleh nampak iaitu berumur dalam lingkungan 10 hingga 15 tahun. Okey, perempuan, okey, dalam kalangan B40. Dan merangkumi penduduk luar bandar. Dan kalau kita tengok, ini sebenarnya sangat reflektif kepada remaja. Kita tengok mereka yang berusia 10 hingga 15 tahun, perempuan. Dan kita tengok
waktu ini adalah waktu perkembangan remaja di mana kita tahu yang masalah rakan sebaya merupakan satu perkara yang sangat penting untuk perkembangan mereka. Mungkin peringkat umur 10 tahun dan ke bawah mereka berada dalam lingkungan keluarga, mak, ayah, adik-beradik dan sebagainya. Bila 10 tahun dan ke atas mereka lebih kepada rakan sebaya dan tidak pelik dan tidak hairan bila mana dapatan kajian NMHS 2019 ni menunjukkan bahawa daripada 4 domain yang dinilai yang disaring tu maknanya menunjukkan yang masalah melibatkan rakan sebaya itu merupakan peratus yang tertinggi yang menjurus kepada masalah kesihatan mental di kalangan 4 golongan yang didapati cenderung kepada risiko kesihatan mental tersebut. So ia sesuatu rakan-rakan sebaya mereka mempunyai influence kalau kita kata macam tu terhadap mental health mereka lebih daripada mungkin kalau mereka lebih muda, doktor. Membawa balik kepada umur tu, doktor. Selalunya ibu bapa cakap, what do they have to be depressed about? Kenapa mereka perlu murung? Kenapa mereka perlu anxious? Mereka masih muda, kan? Kecil lagi. So, doktor, apakah komen doktor mengenai pandangan yang masalah mental health ni merupakan sesuatu yang hanya khas kepada mereka yang remaja dan ke atas dan bukan untuk kanak-kanak? Okey. Sebenarnya tak sebegitu. Kalau kita tengok masalah kesihatan mental ni, dia boleh melibatkan semua kanak-kanak dan remaja di semua peringkat umur. Dan namun mungkin ada segelintir yang mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang mungkin lebih kurang tapi kalau melihat kepada tanda-tanda ataupun kesihatan mental, dia boleh melibatkan bermula dari peringkat bayi lagi kepada remaja dan mungkin ke peringkat dewasa lah. Jadi bukan hanya kepada golongan remaja, namun golongan ini mungkin hasil dapatan kajian itu menunjukkan faktor risiko yang lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak yang lebih muda. So mungkin ini sesuatu yang mungkin lebih jelas juga kepada ibu bapa bila mereka dah remaja, tetapi boleh juga pada waktu bayi atau awal persekolahan mereka ada masalah. So tanda, kalau kita tengok dari segi tanda-tanda, kalau kita bandingkan dengan kanak-kanak berbanding dengan dewasa, pastinya tanda-tanda dia berlainan, kan doktor? So apakah mungkin tanda-tanda secara ringkasnya yang doktor boleh nasihatkan kepada ibu bapa untuk keep an eye out for supaya mereka tahu mungkin ada risiko tinggi di sana? Okey. Jadi mungkin kita mulakan sebenarnya tanda-tanda ni berbeza setiap remaja dan kanak-kanak tu berbeza antara satu sama lain lah. Tapi antara tanda-tanda yang kita boleh nampak mungkin kita mulakan dengan kalau di peringkat bayi ataupun dan toddlers ataupun 2 tahun dan ke bawah kita boleh nampak tanda-tanda seperti bayi itu dia tidak menunjukkan respon ataupun emosi yang agak mendatar ataupun kadang-kadang bila mana ibu bapa tu menunjukkan dari sudut reaksi mungkin tidak menunjukkan reaksi yang sepatutnya ataupun tidak suka dipeluk, tidak suka didukung, tidak suka didekati ataupun menunjukkan reaksi yang mungkin sedikit berbeza dengan apa yang sepatutnya sebagai seorang bayi. Manakala bila anak itu meningkat berumur lingkungan 2 hingga 5 tahun contohnya tapi waktu ni kita tahu yang kanak-kanak masih belum mempunyai vocabulary yang banyak, masih belum mempunyai daya kawalan regulasi yang baik, emosi yang baik dan mungkin tak tahu macam mana cara nak mengalihkan sesuatu perkara itu kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi skill kemahiran-kemahiran itu belum terbentuk dengan baik. Jadi mereka lebih pergi kepada masalah tingkah laku contohnya kerap mengamuk. Terutamanya kalau mereka yang berumur dah lebih 4 tahun. Kalau bawah 4 tahun tu mungkin kita boleh rasa terima lagi kalau anda kata kecil, ada episod-episod yang mengamuk, tapi kalau melebihi 4 tahun dan masih menunjukkan tingkah laku yang mengamuk, itu menunjukkan kita perlu lebih teliti dan fahami kenapa agaknya perubahan ini berlaku. Dan kita tengok juga kalau anda kata mereka yang sudah bersekolah, waktu ni bersekolah dan remaja, kita tahu peringkat ni perkembangan mereka mungkin dah boleh berfikir, mereka mungkin dah ada tindakan dari sudut tingkah laku dan mungkin secara emosi. Jadi kita boleh nampak perubahan dari sudut 3 aspek dan juga fizikal. Jangan dilupakan fizikal sebab kadang-kadang rujukan tu merujuk kepada masalah fizikal tapi setelah diselidik kami tengok rupanya masalah melibatkan kesihatan mental rupanya dan datang dengan manifestasi secara fizikal sama ada sakit perut, sakit kepala, tak nak pergi sekolah, mengadu sakit dan sana sini tapi tak spesifik. Jadi bila kita nilai rupanya ada perubahan dari sudut emosi, perubahan dari sudut tingkah laku dan sebagainya. Jadi perubahan emosi itu boleh nampak dari sudut mungkin anak tu menjadi murung, tidak suka bersendiri,
mungkin tidak mahu berborak seperti biasa dan sebagainya, dan tingkah laku juga sama ada tingkah laku yang lebih menyendiri, okey, ataupun tingkah laku yang ekstrim ke arah yang suka mengamuk, marah-marah dan sebagainya, ataupun terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah, merokok, vaping dan sebagainya lah. Jadi tingkah laku sebegini ini patut dilihat dan dikesan oleh ibu bapa supaya intervensi awal dapat dilakukan. Antara nasihat yang Yana selalu berikan kepada ibu bapa yang datang ke klinik Yana, kita selalu akan kata yang tahap tolerance anak-anak kita atau tahap mereka untuk menangani masalah atau krisis atau stres memang agak berbeza daripada kita. So semata-mata ia sesuatu yang kita sebagai dewasa anggap bukanlah begitu stres sangat, bukan begitu menyedihkan, tapi kita kena terima yang mungkin untuk anak kita ia sesuatu yang amat membebankan atau amat yang menyedihkan. So terima kasih doktor for pointing out yang kita tak semestinya kena tunggu anak kita cakap mama, papa, adik rasa macam ni. Tetapi they might not, mereka mungkin tidak ada kebolehan untuk membuat tu lagi dari segi pertuturan dan sebagainya. So kita selalu tengok dari segi macam Yana juga selalu tengok perubahan tingkah laku. So changes dari segi cara pemakanan, cara habit tidur, pergaulan dengan kawan-kawan, prestasi di sekolah. So those are the types of things yang kita selalu akan tanya. Terima kasih doktor. So selepas ini kita ada lebih banyak soalan dan yang kita akan tengokkan. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan membincangkan mengenai faktor-faktor dan juga punca serta komplikasi yang dihidapi oleh kanak-kanak jika masalah mental tidak diambil berat. Selain itu, kita juga akan bersama dengan seorang artis yang pernah mengalami masalah kesihatan mental ini juga. Nak tahu siapa? Jangan ke mana-mana, semuanya selepas ini. Tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada bersamaan seperti demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah. Bersama melawan denggi. Kuasa di tangan anda. Pada pendapat saya, masalah kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja ni salah satunya mungkin berpunca dari rasa rendah diri di kalangan rakan sebaya. Dan bila perasaan ini ada di kalangan mereka, ia boleh menjurus kepada rasa tidak yakin dan rasa ingin menyendiri, rasa macam tidak diperlukan di kalangan sahabat. Pada pendapat saya, masalah mental di kalangan kanak-kanak adalah disebabkan masalah dalam sesebuah kekeluargaan seperti ibu bapa yang sering bergaduh, sering diabaikan oleh adik-beradik yang lain dan kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga tersebut. Pada pendapat saya, masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak ini disebabkan oleh tekanan yang dihadapi secara sedar ataupun tidak sedar. Kanak-kanak ini disusah untuk menangani masalah atau mencari jalan penyelesaian terhadap masalah itu. Jadi perkara ini boleh menjejaskan emosi kanak-kanak tersebut, seterusnya menyebabkan dia kemungkinan besar menghadapi masalah kesihatan mental. Kita mungkin sambil lalu tengok macam sihat saja, tapi hakikatnya hanya dia yang tahu. Bila kita dah betul-betul berdepan dengan dia, barulah kita tahu anak kita ada masalah. Selamat kembali. Anda masih bersama kami di Hello Doktor. Itu dia tadi antara pemahaman orang ramai mengenai kesihatan mental. Ternyata ia bukan satu perkara yang boleh dianggap remeh. Jika ia dibiarkan, berkemungkinan besar ia boleh membahayakan individu tersebut dari segi keselamatan dan juga kesihatan dan mereka yang berada di sekelilingnya. Faktor dan punca bagi masalah ini berlaku pastinya berbeza bagi setiap kanak-kanak. Baiklah, masih lagi bersama pakar jemputan kita iaitu Dr. Rahimah Dahlan. Kini turut bersama saya ialah seorang penyanyi dan komposer tanah air yang turut berhadapan dengan isu ini. Siapa yang tidak kenal, Zain Akal. Zain, apa khabar? Terima kasih kerana bersama kita dan kerana sudi untuk berkongsi dengan kita pengalaman Zain, ya. So mungkin Zain boleh mula dengan berkongsikan antara pengalaman Zain sendiri dengan masalah gangguan mental ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam tadi yang kita tahu kan, saya pun pernah mengalami masalah mental di mana saya berada di luar kawalan saya, dan masa itu saya di dalam situasi saya berada di bipolar. Okey. Mental problem saya masa itu ialah bipolar mania. Jadi saya memang luar kawalan saya. Selepas itu setelah lebih kurang 3 bulan ke 4 bulan kita okey balik, kita dah jadi normal balik.
Tapi sekejap je, lebih kurang dalam 2 minggu, 3 minggu saya terus drop jadi depression selama 8 bulan. Jadi selepas depression itu baru sekarang lah barulah saya boleh bercakap seperti sekarang dan boleh terima segala kerja. Sebab masa tu memang kita tak boleh buat kerja. Sangat. Yep. Terima kasih for telling us that mungkin sesuatu yang definitely very difficult untuk kita bincangkan ya. So Zin, pada masa tu Zin berumur berapa bila Zin rasa ada sesuatu yang tak kena tu? Sebenarnya pengalaman saya yang sewaktu benda ini terjadi sebenarnya tahun lepas, 2019, tahun lepas, lebih kurang dalam bulan 8 macam tu. Jadi antara dia sebab saya perasan bila kita terlampau overwork kan, kita kerja kan, kita excited sebagai seorang pemuzik ya, dan juga kita banyak kenalan muzik kita, jadi kita banyak projek, kita banyak benda nak buat, kita rasa macam excited sebab kita new kan, kita baru dalam industri, jadi peluang tu banyak kita dapat, so kita rasa macam kita nak buat semua kan. Jadi bila kita dah over sampai 5 hari tak tidur, so that's my last saya punya pengalaman yang teruk. Bila 5 hari tak tidur tu saya terus breakdown. 5 hari saya tak tidur, tulis lirik kan, happy, kita happy sebab excited, tapi saya tak perasan sebenarnya masa tu kita dah on bipolar sebenarnya. Sebab tak silap saya, bila saya pun didiagnose oleh doktor dan doktor memberitahu bila kita yang ada bipolar mania ni, di fasa bipolar mania ni, kita akan jadi kreatif, kita akan jadi sensitif, very productive, dan juga kita akan sangat jadi agresif. Jadi bila orang menegur saya, kadang-kadang bila orang tegur saya, kenapa, apa kata kalau buat macam ni, saya tak boleh. Walaupun ia hanya pendapat, tapi saya tak boleh terima masa tu. So automatically kita akan jadi agresif pula. So lebih kurang macam itulah. Pada waktu tu, tanda-tanda yang Zin dah katakan tadi tu, adakah tu sesuatu yang Zin pun dah rasa macam Zin sendiri yang rasa ni something yang tak biasa, atau ia tanda-tanda yang orang lain nampak dulu belum Zin perasan? Obviously sebenarnya memang orang lain lah. Kita takkan rasa. Kita takkan rasa. Kita rasa masa tu, saya tak boleh nak describe apa saya rasa masa tu. Yang saya rasa masa tu kita excited. Kita punya happy tu over tau. Tak normal. Happy tu tak normal. Di mana saya pun bila kita tanya doktor pun, doktor tanya saya sendiri, berapa persen awak boleh bagi awak punya happy? Saya cakap 100%. Doktor sendiri kata, gila awak tu. Tak ada orang boleh sampai 100% kan. So sebab kita hidup ni balance kan. Ada baik buruk, ada happy dan sedih. So benda tu kena balance. So bila saya masa tu terlampau happy, jadi kita tak betul tu. So baru kita faham, sebenarnya salah. Ni sesuatu bukan yang sesuatu tak biasa. Betul. Okey, so terima kasih Zain for that. Kita ada seorang selebriti yang ingin bertanyakan soalan kepada panel-panel kita pada hari ini. Jom kita dengarkan soalan dari selebriti tersebut. Hello doktor, Assalamualaikum. Saya Anas Rizwan, bapa kepada 2 orang anak. Saya nak tanya, apa kesan kalau kita selalu menghukum anak-anak kita? Adakah kesan terhadap mental diorang, perkembangan diorang? Macam mana doktor? Terima kasih untuk soalan tersebut. Memang soalan yang agak bagus saya nak rasa. Okey, Dr. Rahimah, apakah komen yang Dr. Rahimah boleh berikan kepada selebriti kita mengenai mendenda atau menghukum ni, impaknya kepada anak-anak? Okey. Saya rasa ni balik semula kepada gaya keibubapaan. Kalau kita tahu gaya keibubapaan kita, saya rasa ramai kat luar pun tahu ada mungkin 4 lah gaya keibubapaan yang biasa kita dengar Yang pertama sekali kita kata permissive parenting atau keibubapaan yang biar saja, yang terlalu permisif lah, yang semuanya boleh. Yang maknanya tiada kawalan terhadap anak, tiada peraturan yang jelas dalam keluarga. Jadi anak yang biasanya terhasil daripada keibubapaan yang tiada kawalan, yang terlalu permisif ni, anak ni dia tak tahu macam mana tak ada disiplin, tak ada kawalan, nak respon kepada undang-undang. Ya, betul. Jadi itu dia punya masalah dari sudut perkembangan anak itu sendirilah. Dan yang kedua ialah keibubapaan yang neglect, yang mengabaikan. Yang langsung tak ada respon yang jelas, tak ada dari sudut apa kita panggil tu, maknanya abailah, maknanya tak memberikan keibubapaan langsung respon langsung kepada anak. Jadi anak-anak yang terhasil daripada keibubapaan yang mengabaikan ni, mereka merasakan mereka tak ada harga diri, mereka tak boleh tak ada self confident. Okey, mungkin mereka tak tahu macam mana nak menguruskan kehidupan dekat alam dewasa nanti. Okey, dan yang ketiganya yang kasar ataupun yang menggunakan gertak, kekerasan
kekerasan, kadang-kadang agresif, sama ada dari sudut perkataan ataupun perbuatan, ataupun manipulatif, maknanya menggertak anak, menggugut. Okey, jadi anak-anak yang terhasil daripada gaya ke ibu bapa yang macam ni, dia akan wujud rasa yang anak tu sentiasa rasa takut, tak berani, tak berani. Anak bercakap je dia akan rasa macam nanti akan diberi komen. Okey, jadi anak-anak yang terhasil daripada ni dia akan rasa tak confident. Dia keluar dengan keadaan yang risau, takut dan sebagainya. Okey. Dan yang keempat, yang paling bagus adalah autoritatif ataupun proaktif. Ibu bapa yang tegas tapi dalam masa yang sama memberikan penjelasan dan setiap tingkah laku, memberikan kasih sayang, memberikan penjelasan. Jadi anak yang terlahir dalam keluarga yang proaktif gaya keibubapaan ni, dia akan anak yang akan rasa macam selamat, akan rasa confident, akan rasa dan biasanya nampak berjaya dalam kehidupan dari sudut aspek pelajaran dan dari sudut segala-galanya dalam kehidupan. Okay? So it's a balance, ya. So tak boleh terlalu biarkan tapi tak boleh terlalu tegas, terlalu controlling juga. Okey, so terima kasih doktor dan juga Zain. Baru-baru ini kami sempat untuk menemu ramah seorang anak muda ini yang kini berusia 24 tahun mengalami masalah kesihatan mental sejak dia berada di zaman sekolah lagi. Jom kita saksikan laporan yang telah disediakan ini. Start mula ada masalah masa AJ dalam lingkungan umur 15 tahun. AJ start ada panic attack. Dari itu AJ dapat tahu yang AJ selalu ada anxiety, especially bila lewat tidur malam, fikir pasal benda-benda yang tak sepatutnya AJ fikir. AJ selalu rasa sedih dan selalu bersendirian. AJ suka berfikir seorang-seorang. AJ tak suka ada dalam tempat yang ramai orang. AJ tak suka kenal dengan orang yang baru. AJ punya fikiran jadi lagi ekstrim. Macam bila fikir pasal pandangan orang. Sebab kita je tahu kita macam mana. Kita start isolate diri AJ, asingkan diri AJ daripada orang yang terlalu banyak cakap. AJ jadi lagi introvert, tak suka bergaul. AJ selalu cari jalan penyelesaian. Tapi sebab kita tahu jalan penyelesaian dulu tak semudah sekarang, sebab kita tak ada banyak channel untuk cari. Survey, internet, cara nak mengatasi masalah yang kita lalui. Dengan harapan yang macam adalah pertolongan yang kita boleh baca. Baca-baca benda yang macam pengalaman orang lain, macam mana diorang handle benda tu. Tapi setakat tu je lah, setakat website, harapkan website dengan internet. AJ jumpa aplikasi Plus Vibes sebab nampak yang ada satu influencer ni, dia post tunjuk cara nak guna Plus Vibes. Contohnya macam AJ boleh cakap dengan orang, dengan volunteer, dengan kaunselor yang nak tolong orang-orang yang ada masalah macam ni. So bila AJ dapat tahu kita ada aplikasi Plus Vibes ni, AJ rasa macam benda tu satu benda yang baru dan satu benda yang senang untuk sesiapa pun boleh guna. Kita tak perlukan dedahkan siapa diri kita, kita dapat jaga privasi, dapat cakap dengan orang daripada pandangan yang berbeza dan orang yang lagi berpengalaman. AJ belajar satu video ni sebab dalam Plus Vibes you boleh cari solution kepada masalah you. Pada satu video ni dia cakap cara pernafasan kalau ada anxiety atau panic attack. So benda tu macam malam-malam ketika AJ panic attack ke, AJ akan buka video tu. Dan apa masalah I ada, I boleh bantu dalam tu. And then dalam masa yang sama macam I boleh jumpa kata-kata semangat untuk rasa diri I macam I tak kesorangan. Ada orang yang boleh dengar I, ada orang yang faham apa I rasa. Itu dia, setelah hampir 10 tahun baru Adris Iskandar dapat menarik nafas yang lega apabila terjumpa dengan sebuah aplikasi telefon pintar yang mampu mengubah dirinya untuk rasa lebih lega daripada gangguan mentalnya. Nak tahu apakah aplikasi tersebut? Kenalah tunggu laporan kedua yang akan kita kongsikan sebentar nanti. Baiklah, nak tanya kepada Zain dahulu. Apakah komen atau apakah maybe some words yang Zain ingin berikan apabila dengar bahawa saudara Adri itu merasa takut untuk berkongsi dengan rakan-rakannya atau ingin memulaukan diri daripada orang lain semasa dia berperasaan macam tu. Apakah komen Zain sebagai seorang yang pernah mengalaminya? Komen saya faham sangat di mana keadaan kita berada di dalam mental problem. Sebenarnya kita takut apa? Kita takut bila kita keluar daripada kawasan kita dan kita berjumpa kawan kita dan kita
kita akan berkongsi, of course kita akan berkongsi, kita akan bercerita. So bila kita ada mental problem, kita akan jadi benda tu main topik. So kita akan bercakap dengan dia, okey aku rasa macam ni, aku rasa macam ni. So sebagai seorang kawan yang tak ada benda tu, dia orang akan basic lah, kita akan mesti tak ada apa lah, ni nanti hilang lah ni. Relax je lah, tak ada apa ni. So basically benda tu sangat tak membantu. So better jangan cakap. Dan daripada awak cakap, ia menyakitkan hati pemangsa itu sendiri. So jadi macam bagi saya, dia orang ni takut untuk bercakap sebenarnya. Dia bukan takut untuk keluar, tapi bila dia rasa bila dia keluar, orang tak faham dia. So orang yang mental problem, dia memerlukan kasih sayang sebenarnya. Kasih sayang dan orang yang boleh faham. So di mana bila dia jumpa seseorang yang ada mental problem yang macam dia akan jadi sangat rapat. Dia akan tahu, dia ni faham. Betul tak macam ni? Ya, betul. So dia akan jadi happy. Dia takkan rasa dia seorang lah sebenarnya. So sebab itu je sebenarnya bagi saya lah. So bukan sebab mereka tak nak bergaul, betul. Tapi sebaliknya, Yana pun dapat ketahui dengan pesakit-pesakit Yana, sebaliknya mereka, they want the connection. Mereka inginkan orang lain atau orang ramai memahami situasinya sendiri, tetapi kerana takut orang akan judge atau kutuk atau marah, kan, mereka akan memulahkan diri. Doktor, mungkin doktor boleh berikan pandangan doktor, apakah kesannya atau impaknya kepada anak-anak yang mempunyai masalah gangguan mental, tetapi masalah itu tidak dihiraukan atau ibu bapa kata tabahkan diri je, tak payah pergi jumpa dengan kaunselor. Apakah impaknya, doktor? Okey. Seperti yang kita tahu, kalau anda kata kita tak dapat nak kesan awal, kita boleh nampak dari sudut impak dia kepada fungsi. Fungsi kanak-kanak tu sendiri. Sebab kita tahu fungsi kanak-kanak tu ialah untuk berkembang dari sudut motor dia, dari sudut kognitif fikiran dia, dari sudut emosi dan sosial dia. Jadi sekiranya masalah kesihatan mental tak dikesan, maka anak-anaknya akan membesar dalam keadaan terbantut dia punya perkembangan tu. Jadi fungsinya akan terganggu. Jadi anak tu mungkin kalau lah kata waktu tempoh tu dia sepatutnya explore dunia dengan bermain contohnya. Jadi kekurangan mungkin anak tu tak mampu untuk berfungsi dengan baik. Tak mampu bermain dengan baik, tak mampu bersosial dengan baik, dan juga kalau anda kata anak tu dah bersekolah contohnya kan. Jadi kita nampak fungsi anak tu dekat sekolah dia tak boleh nak fokus, dia tak boleh nak berkawan. Jadi disebabkan perkara-perkara sebegini menyebabkan kemerosotan masalah akademik, pencapaian akademik. Dan begitu juga kepada remaja. Jadi mungkin dia tak tahu macam mana nak berkomunikasi, macam mana nak bersosial dengan baik dengan rakan-rakan sebaya, dan ini menimbulkan masalah untuk masa depan mereka. Jadi impak tu secara langsung bergantung kepada perkembangan, tahap perkembangan kanak-kanak tu. Jadi impak tu tetap ada. Okey, sekiranya tak dikesan awal. So ia bukan sesuatu yang mengganggu emosi sahaja, tapi dari segi perkembangan macam doktor cakap tu, dari pelajaran, tingkah laku semua, dan kesihatan fizikal juga sesuatu yang boleh affected. Okey, terima kasih doktor. Baik, kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu kita ingin lihat ke laporan terbaru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai COVID-19. Tertera di kaca TV anda, kita telah menerima laporan bahawa 957 kes baru membawa jumlah kes aktif kepada 10,036 kes. Kes sembuh baru 972 kes membawa jumlah kes sembuh kepada 22,200, dan alhamdulillah setakat ini pada hari ini tiada kes kematian baru membawa jumlah kematian kepada 249 kes. Sekembalinya nanti kami akan membincangkan mengenai rawatan yang boleh diberikan kepada kanak-kanak yang menghidap masalah mental ini. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali. Anda masih bersama kami di Hello Doktor dalam membincangkan topik kesihatan mental kanak-kanak. Sebentar tadi kita telah berbincang mengenai risiko dan komplikasi kesihatan mental yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak bersama dengan doktor pakar. Kita juga telah mendengar pengalaman Zin sendiri mengenai masalah gangguan mental. Kini kita akan ke segmen rawatan dan pencegahan. Seperti yang saya wara-warakan tadi, ada satu aplikasi terbaru ini dapat membantu golongan yang berhadapan dengan isu kesihatan mental. Dan kabarnya, pencipta aplikasi ini iaitu seorang wanita juga turut mengalami masalah kesihatan mental sejak usianya kecil lagi. Jom kita saksikan apakah aplikasi tersebut dan bagaimana ia boleh membantu pesakit.
Madiha Fuad, 30 tahun, mengalami masalah gangguan mental sejak berusia 10 tahun. Apabila meningkat dewasa, masalahnya ini menjadi semakin kronik apabila mendapat tahu dia hampir lumpuh separuh badan. Namun, sikapnya yang positif telah mendorong Madiha untuk membantu pesakit lain dengan memperkenalkan aplikasi Plus Vibes. Masa tu memang saya desperate, saya cari banyak sumber-sumber yang boleh bagi saya motivation, support daripada kawan-kawan. So I went through all this phase kesakitan semua macam ni. Mungkin okay, I boleh gunakan this situation untuk how about kita cuba tolong orang yang lalui apa yang saya lalui. So daripada situ yang tercetus idea untuk nak buat Plus Vibes. Setelah aplikasi ini mula diperkenalkan, Madiha dapati ramai insan yang mengalami masalah sama namun memilih untuk menyendiri. Sangat sedih bila saya sendiri dapat user yang diorang sedih, diorang tak tahu apa diorang nak buat dengan diorang punya life. And dari segi data kita orang, users kita umur dia 17 hingga 30 tahun. So it's at a very young age di mana diorang mungkin high school atau diorang mungkin dalam baru bekerja. So daripada situ diorang kata saya tak ada siapa nak luahkan dekat family ke kawan-kawan ke, tak ada siapa kisah pasal saya. Saya malu nak ceritakan masalah saya, and bila diorang ceritakan saya sendiri rasa sedih. Saya sendiri rasa tak apa, saya nak bagi diorang semangat semua macam tu. Tapi benda tu you tak boleh nak suruh diorang berubah secara buat macam ni. You tak boleh. Because itu apa yang diorang lalui. And it takes time for you to improve yourself. It takes time for you to calm down, for you to look at different aspect. Okay, solve step by step. It's about taking small steps. Kalau you suruh one person yang memang rasa macam lost hope in life, you nak suruh dia jump into a different phase. Oh, tak apa, you kena fix your life macam ni. Dia tak boleh buat. Dengan adanya aplikasi Plus Vibes ini, Madiha dapat membantu insan-insan yang senasib dengan dirinya. Plus Vibes tu ialah satu application support and motivation di mana dia ada banyak feature. The first feature ialah dia ada aspek wheel of life. The next feature akan bagi you artikel, video untuk you nak cari motivation untuk nak memperbaikikan kategori-kategori tu. Setengah orang dia macam depressed, dia perlu nak cakap dengan orang. Kita punya middle button tu you boleh talk to someone. Di mana kita partner dengan NGO, association, mental health clinic yang akan beri support. And the last feature ialah relaxation activities, di mana kita include macam yoga, breathing exercises, calmful soundtrack. So kalau you tak nak talk to someone, if you don't want to read articles, kalau tak nak tengok video, then you boleh cari aktiviti yang akan membuat you membangunkan semangat you. Sebagai seorang pakar psikologi kanak-kanak, I'm so excited about that app. Sangat menarik sangat this Plus Vibes app ni. Ini antara inisiatif anak muda tersebut dalam membantu insan lain yang senasib dengannya. Yang menariknya, ia boleh dimuat turun secara percuma dan tidak perlu untuk ke mana-mana. And it's very helpful untuk mereka yang mungkin takut untuk pergi jumpa dengan pakar psikologi atau pakar kaunseling. Ya. Semuanya secara atas talian. Baik, kita kembali berbincang dengan para tetamu kita di studio. Baik, Doktor, kalau Aina boleh, apakah antara teknik-teknik yang boleh kanak-kanak yang telah dikesan mempunyai masalah mental ni, apakah rawatannya atau teknik-teknik yang boleh diambil? Okey, mungkin sebelum tu kita tak bercakap soal apa jenis-jenis penyakit mental tu sendiri kan di kalangan kanak-kanak dan remaja ya. Mungkin secara umumnya kita boleh bagikan kepada 4 jenislah dan 4 ni bergantung kepada apa tu dia punya ciri-ciri, maknanya gejala-gejala dan juga mungkin berdasarkan faktor punca ataupun risiko sesuatu penyakit itu sendiri dan secara umum kita bagikan kepada 4 ya. Yang pertamanya ialah penyakit gangguan perkembangan saraf ataupun neurodevelopmental disorder. Dan dalam kategori ini biasanya adalah kanak-kanak yang mempunyai autism spectrum disorder ataupun kanak-kanak yang mengalami masalah ADHD ataupun kurang upaya intelek dan global developmental delay. And then yang kedua kita panggil masalah melibatkan gangguan emosi seperti kemurungan ataupun bipolar disorder seperti yang disebut tadi, dan gangguan-gangguan yang melibatkan kecenderungan seseorang itu untuk mencederakan diri dan sebagainya. Jadi di sini kita letak dalam kaedah dalam kumpulan emosi. Dan yang ketiga ialah masalah kesihatan mental yang melibatkan tingkah laku ataupun
ataupun kawalan impuls. Dia tak boleh nak kawal impuls. Ini ataupun kita panggil behavioural problems. Betul ya. Jadi kat sini kita boleh tengoklah tingkah laku yang kita boleh nampak yang mungkin mudah marah, mudah mengamuk, okey, ataupun tingkah laku yang suka merosakkan barang dan sebagainya, ataupun kondak. Tak nak dengar arahan. Tak nak dengar arahan. Okey, ini dalam kategori kita panggil masalah tingkah laku. Dan yang keempat adalah masalah penyakit mental yang lebih serius lah. Contohnya mereka yang mengalami gejala halusinasi, okey, delusi, ataupun kita panggil penyakit skizofrenia. Skizofrenia. Jadi ini antara 4 jenis kesihatan mental, penyakit mental yang perlu kita tahu sebelum kita pergi kepada rawatan. Okey, sebab rawatan ni sangat spesifiklah kepada apa jenis penyakit. Okey. Jadi kaedah-kaedah rawatan tu boleh jadi sama ada secara biopsikososial, sama ada rawatan perubatan, okey, rawatan secara psikologi dan juga masalah psikososial sekeliling, sebab kita tahu anak ni dia tak boleh hidup seorang. Dia ada keluarga dia, kan? Dia ada masyarakat sekeliling, dia ada cikgu kat sekolah dia macam mana. Jadi rawatan tu adalah holistik, menyeluruh. Jadi kalau melibatkan penyakit-penyakit mental yang serius, contohnya saya kata tadi skizofrenia yang jarang berlaku di kalangan kanak-kanak remaja, sebaliknya di kalangan dewasa mungkin lebih kerap. Okay? Jadi rawatan kombinasi antara rawatan ubatan dan rawatan terapi menunjukkan kesan yang efektif sebenarnya, terutamanya masalah yang melibatkan kemurungan. Di kalangan remaja, terutamanya yang sederhana ataupun teruk. Jadi kalau yang ringan tu mungkin kita boleh memberikan terapi, okey, dan mungkin tak perlukan rawatan ubatan dahulu. Jadi rawatan adalah secara menyeluruh dan spesifik kepada penyakit. Okey. So ia sangat penting untuk memastikan yang anak kita menerima assessment yang sepatutnya, sebab kalau hanya dengan mengetahui masalahnya boleh kita memberikan intervensi yang sepatutnya, yang tepat untuk anak kita, kan? Okey, so Zin, sebagai seorang yang quite has some visibility, agak famous lah kan, nak kata macam tu, dan mempunyai laman media sosial, dan menunjukkan kehidupan Zin. Adakah that type of visibility untuk menunjukkan di Instagram atau di laman media sosial, adakah ia sesuatu yang menyebabkan kesukaran apabila Zain tengah mengalami masalah tu? Adakah ia sesuatu yang menyusahkan atau membantu? Faham? Okey, bagi saya untuk teknologi, kita panggil ICT, Information Community Technology, kan? Internet zaman sekarang. So untuk bahagian ni saya nak sentuh, sebenarnya simple. Bila saya kaji dulu, saya kaji masalah saya dan saya kaji apa yang jadi dekat saya. So sewaktu tu saya agak teruk dikecam dan dihentamlah kan oleh masyarakat saya sendiri. So Zin macam ni, pak kita kena macam-macam. Jadi selepas tu bila saya dah okey macam sekarang ni, saya ada perasan satu benda setelah saya mengkaji, kita tak boleh nak buang teknologi. Ia sangat bagus sebenarnya. Dia digunakan dengan baiklah. Kan, tapi bila kita memberi kuasa, saya panggil teknologi ni ialah kuasa sekarang. Kan, bila kita beri kuasa kepada kanak-kanak ataupun remaja yang tak mempunyai ilmu untuk berkomunikasi. Jadi apa yang dicakap tu kebebasan diberi. Dan bagi saya mana datang kebebasan tu? Dengan perkataan komen. Sebab saya kaji sampai habis. Sebenarnya apa? Sebenarnya ialah komen. Kalau bayangkan perkataan komen tu kita ubah menjadi pendapat ataupun menjadi advice. So okey, saya bagi contoh, kalau saya ada application saya sendiri, contoh saya akan buat apa di ruang komen tu akan jadi apa? Okey, contoh macam doktor sendiri, akan jadi contoh username doktor tu di ruang komen tu akan keluar bila doktor komen, dia akan keluar doktor memberi pendapat kepada awak apa. So bila dibaca tu, dia akan baik tu akan sampai dulu. Oh, pendapat. Oh, orang ni bagi pendapat. Walaupun contoh muka kau tak lawa, tapi dia beri pendapat. Jadi apa yang didapat, apa yang ditangkap tu, ini pendapat. Jadi saya nak cuba fahamkan kepada orang yang komen ni sebenarnya pendapat orang. Tapi bila penggunaan komen tu seperti kita tahu, juri tolong bagi komen. Jadi kita memberi manusia lain peluang untuk menjuri kita sebenarnya. Itu konsep tu yang orang tak faham. Komen tu, sebab kadang-kadang bila budak-budak masuk dalam application, bila diorang dah main, diorang tak akan ambil tahu komen, diorang tak akan ambil tahu. Bila tanya pun kalau budak-budak pun apa komen? Apakah maksud komen ni? Diorang pun tak tahu. Yang diorang tahu ruang untuk bercakap. So benda ni yang bagi saya kalau kita boleh ada peluang untuk mengubah benda ni, why not? Betul tak? Jadi untuk sebab kita nak mengelak teknologi tak boleh. Kan benda ni pun ada kebaikan untuk budak, ada keburukan juga. Jadi
selagi orang kata bila kita buat silap ni kita tak sedar. Jadi bila kita sedar ni kita boleh buat baik lah. Jadi itu antara moto saya. So bila saya sedar benda-benda macam ni, kenapa why not kita tak boleh bercakap? Kita bagi tahu. Dan kadang-kadang orang yang ada mental problem ni, dah selepas diorang sedar, selepas diorang okey, diorang lupa. Diorang tak ambil berat tahu yang pasal masalah diorang, rasa macam okey aku dah sihat. Diorang tak belajar yang okey dulu bila aku kena macam ni, aku kena macam ni. Dan berkongsi. Bila diorang kena, diorang dah okey, diorang senyap. Diorang tak rasa untuk memberitahu orang lain. Jadi macam saya guna konsep untuk berkongsi benda masalah ni. Sebab bagi saya bagus. Biar walaupun orang tu tak ada benda tu, tapi mungkin orang sekeliling dia kan? Betul, even ibu bapa dia, adik-beradik dia, kawan-kawan dia ataupun future dia sendiri. Jadi mental health sangat penting untuk orang, sangat penting, sangat penting. Tak kisah awak seorang artis, awak seorang pekerja apa pun, walaupun sultan sekalipun ada mental problem, sangat penting ilmu ni. Tak kisah siapa sahaja benda ni. Betul. Dan cakap pasal laman media sosial, kita telah menerima soalan di laman media sosial kita. Kalau kita laju dia, kita akan tengok di kaca TV kita. Soalan di laman media sosial kita. Kalau kita selalu sangat overthinking, adakah ia akan lead to masalah mental health juga? Saya nak jawab. Saya nak jawab. Okey, macam main game kan? Silakan. Okey, saya nak jawab. Okey, seronok. Saya suka soalan ni. Saya memang nak tekankan. Adakah overthinking? Ini konsep saya. Konsep saya menggunakan overthinking ialah, bagi saya overthinking ialah reaction. Reaction daripada sesuatu situasi. Okey, bila contoh ada sesuatu situasi, kita bagi contoh, ada kita nampak seorang lelaki menampar seorang perempuan. Okey, apa reaction kita? Apa kita nampak? Jahat lelaki tu. Confirm kita akan nampak benda tu. So itu ialah reaction, emotion kita. Oh, laki ni jahat. Kita akan jadi jahat laki ni. So bila kita how to control benda tu, sebab bagi saya, macam mana nak elakkan overthinking? Benda tu tak boleh elak. Sebab benda tu adalah reaction. So reaction ni kita manusia tu adalah sifat. Jadi apa yang saya boleh buat ialah control benda tu dengan cara turn daripada overthinking to deep thinking. Bagi saya benda dua berbeza. Deep thinking adalah awak mengkaji. Instead of overthinking, awak pandang, awak assume dan awak percaya benda tu. Awak mengkaji, deep thinking. Okey, stop satu saat kejap, cakap dengan diri awak, okey kejap, kita deep thinking. Okey, kenapa jadi macam ni? Kita bertanya, kita mengkaji. Okey, kenapa macam ni? Oh, bila dia jawab, sebab ni. Oh, rupanya perempuan ni bunuh mak laki ni. Okey, sebab itulah dia kena tampar. Okey, so kita baru tahu benda tu. Sebab manusia punya sifat kita ni memang ada malas. Jadi bila kita ada malas, kita ada overthinking. Overthinking tu sifat kita. Jadi bergabung dengan malas, kita assume. Oh, macam ni lah tu orang tu. Oh, orang ni macam ni lah. Kita tak deep thinking. Kita tak mengkaji kenapa macam tu. So basically mentality yang macam tu kena ubah lah bagi saya. Tak semua orang pandang benda tu kan. Ya. Doktor, apakah pandangan doktor mengenai soalan tadi tu mengenai overthinking? Adakah ia meningkatkan risiko seseorang itu menghidap penyakit mental? Ya, memang overthinking ataupun pemikiran-pemikiran yang negatif memang sebenarnya menjurus kepada banyak perkara-perkara kesihatan mental lah, emosi yang terganggu, fikiran yang terganggu. Sebab saya setuju sangat dengan apa yang Zain cakap tadi. Macam dia reframe balik negative thinking tu kepada yang lebih positif. Betul. Dengan memberikan makna yang berlainan, membuatkan sedikit eksperimen. Dia gunakan istilah deep thinking. Yang nak suka dia. Sebenarnya dia merasionalkan benda tu. Dan memberikan satu stop sekejap untuk dia nilai, untuk dia fikir, dan secara rasional sebenarnya apa meaning di sebaliknya yang lebih positif. Sebab pemikiran, emosi dan tingkah laku kita ni berkait. Sebab dianya sangat sebab kita tahu struktur otak kita lah. Dia bergantung kepada otak emosi kita, otak rasional kita dan juga tindakan kita terhadap situasi yang berlaku. Jadi situasi yang berlaku ni akan menyebabkan emosi kita terjadi macam mana dan mempengaruhi kita punya tingkah laku dekat situ. Jadi sekiranya kita overthinking, dia akan menyebabkan tingkah laku kita pun akan jadi negatif. Kan? Jadi dengan mereframekan balik thinking kita tadi tu, menukar makna kepada makna yang lebih positif, dia akan mengubah tingkah laku kita. Jadi penerimaan kita kepada sesuatu tu akan lebih baik. Kan? Kalau tak, kita akan terpengaruh dengan emosi yang kita rasa macam assumption, jump into conclusion dan sebagainya. Kita mengurangkan kita punya keinginan untuk jadi impulsif. Kita cuma bertindak berdasarkan apa yang kita tengok, apa yang kita lihat. Kita perlu practice more deep thinking supaya kita boleh menilai sesuatu untuk kena pasti sama ada kita mampu melihat dengan perkara itu sama ada dari sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Betul. Okey, alright. Dengan itu kita akan berehat seketika, kembali selepas nanti. Ini. Mungkin
mungkin kita boleh lebih alert terhadap tindakan, perilaku, kelakuan dan juga peribadi kanak-kanak tersebut. Sekiranya kita mendapati ada perubahan yang ketara terhadap perkara tersebut, adalah lebih baik untuk kita cuba untuk meluangkan masa, menyelidik dan cuba mencari masalah yang dihadapi kanak-kanak tersebut dan cuba bantu untuk selesaikan masalah tersebut. Apa yang perlu kita lakukan, kita perlu pergi kepada dia, ajak dia duduk dulu, tenangkan dia, bertanya ada apa-apa yang kita boleh bantu. Dan jangan tambahkan lagi tekanan dengan meninggikan suara. Kita perlu lebih memberikan sepenuh perhatian dan tumpuan kepada kanak-kanak, memastikan kanak-kanak tersebut berada dalam persekitaran yang sihat dan tidak stres. Kita banyak sibuk meluangkan masa dengan kerja dan juga gadget, menyebabkan mungkin kanak-kanak merasakan diri mereka terabai atau terasing. Jadi untuk mengelakkan masalah tersebut berlaku, adalah lebih baik untuk kita banyak meluangkan masa kekeluargaan. Contohnya pergi berkelak ataupun bermain bersama-sama. Hal ini boleh improve tahap kesihatan mental mereka. Kembali lagi dalam Hello Doktor. Itu dia antara tips daripada orang ramai mengenai cara untuk menjaga kesihatan kanak-kanak. Dan sebelum berehat tadi, kami telah berbincang dengan mendalam mengenai topik kesihatan mental ini. Kita telah menerima satu lagi soalan di laman media sosial kami. So kita akan lihat soalan itu. Soalan dia menyanyikan, orang yang pernah mengalami masalah mental, adakah dia boleh 100% pulih sepenuhnya? Doktor, pandangan doktor Ini kita terhadap dah tahu, komen ni. Yana ada pandangan sendiri, tapi doktor, apa pandangan doktor? Sekali lagi ianya bergantung kepada jenis penyakit mental tersebutlah. Yeah. Bagi yang mungkin tahap yang ringan dan tidak mempunyai faktor apa dia panggil perpetuating faktor-faktor berpanjangannya penyakit ataupun tekanan-tekanan yang berterusan, keupayaan untuk pulih sepenuhnya tu boleh, ya. Tapi sekiranya tahap penyakit itu mungkin sudah peringkat yang lebih teruk, serius dan mempunyai faktor-faktor tekanan yang sentiasa berpanjangan, yang agak sukar untuk dia keluar daripada tekanan-tekanan tersebut, maka mereka mungkin mengalami satu penyakit yang lebih panjang lah, yang lebih lama dan memerlukan rawatan yang mungkin lebih intensif. Sesuatu nasihat yang Yana selalu berikan kepada terutamanya anak-anak muda yang datang jumpa Yana, kan Yana selalu kata target kita bukan untuk membawa mereka balik kepada tahap dahulu di mana mereka sebelum mereka sakit. It's about helping them figure out how to function berdasarkan sekarang. Kan? So it's not about memulihkan mereka kepada tahap yang lama, tapi untuk help them reach their full potential dengan masalah yang mereka ada, tu kan. Zain, apakah nasihat Zain kepada mungkin anak-anak muda di luar sana yang rasa seperti penonton kita tadi tu, yang mungkin was-was atau tertanya, adakah I boleh terus hidup sebagai orang yang biasa, yang I mungkin takkan pulih. Apakah nasihat yang mungkin Zain boleh berikan? Nasihat saya, saya punya konsep. Sebab selalu orang tu cakap, kalau kita main-main betul-betul, belajar betul-betul. So same things dengan feeling, kan? Kalau awak happy betul-betul, awak sedih betul-betul. Benda tu ada, benda tu exist. Because it's meant to be. Betul, awak jatuh, awak sakit, is meant to be to you. Jangan persoalkan Tuhan kenapa benda terjadi kat awak. Benda tu is meant to be to you because kehidupan ni adil, kan? Macam kita tahu, kehidupan ni adil, kita ada jatuh, kita ada naik. So bila seseorang manusia ni fokus masa dia jatuh, dia lupa yang akan happy nanti. Jadi waktu sedih tu cepat lupa yang kita pernah happy dulu. Kita akan apa yang kita pilih ialah give up. Bagi saya give up bukanlah option sebenarnya. Give up tak pernah jadi option dalam hidup sebenarnya. So bila diorang lupa yang diorang jatuh, diorang bukan mati. Jadi apa yang kita buat, apa responsibility kita bila kita jatuh, kita bangun. Bagi saya macam tu. So macam soalan tadi, bagi saya konsep dia balance. So you kena ingat yang sebenarnya waktu awak jatuh ni, awak sakit ni, benda tu Tuhan memang dah it's meant to be to you, dan awak kena appreciate, dan it's a gift sebenarnya. It's a gift. Awak kena ambil benda, it's a gift. Konsep dia sama macam phone. Kalau awak dapat phone, awak buat benda baik, awak akan dapat benda baik. Kalau awak buat benda yang buruk, awak akan dapat benda buruk. So benda ni datang kat awak as a gift. Tuhan bagi awak sakit ni, mental problem ni, sebenarnya ialah gift untuk tengok awak buat apa dengan benda tu. Adakah awak akan berkongsi macam mana saya berkongsi sekarang dengan orang lain, ataupun awak akan senyap? Hidup ni diberi pilihan. Kan? Itu jawapan saya. Hidup diberi pilihan. Ikut awak. Doktor, apakah nasihat yang boleh doktor berikan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin memikir sama ada mereka perlu membawa anak mereka untuk berjumpa dengan seorang pakar? Apakah nasihat doktor?
Okey, saya dapat selalulah kalau pesakit yang jumpa dengan saya, terutamanya remaja, ibu bapa, diorang punya ketakutan tu terhadap masa depan anak. Kalau anda kata anak tu ada sakit mental, macam mana future mereka? Jadi itu concern-concern yang selalu ditimbulkan oleh ibu bapa lah. Dan itu antara saya rasa mungkin juga stigma juga sebenarnya yang menyebabkan kenapa mereka mungkin lewat untuk bawa. Kadang-kadang bukan mereka tak dapat kesan anak-anak tu ada masalah, mereka tapi dia bawa mereka takut kalau bawa jumpa dengan kaunselor, bawa jumpa dengan psikiatri, apa dia punya stigma dia tu. Mungkin nanti masyarakat sekeliling akan cakap mungkin tak dapat beasiswa dan sebagainya. Jadi itu concern ataupun kerisauan yang timbul di kalangan ibu bapa. Jadi selalu akan saya berikan nasihat psychoeducation yang berkaitan dengan memang penting itu ibu bapa kenal, identify sekiranya ada masalah bawa. Sebab sekiranya dibawa awal untuk rawatan, peluang untuk pulih tu lebih tinggi, lebih banyak. Sedangkan sekarang ni kita dengan perawatan moden, kita ada banyak terapi-terapi yang efektif, ubat-ubatan yang efektif sekiranya memerlukan ubat lah. Tak semestinya semuanya memerlukan ubat. Sebab tapi ada juga yang mungkin memerlukan. Jadi terima kasih efektif, Doktor. Kita banyak lagi nak dibincangkan. Terima kasih kami ingin ucapkan kepada tetamu kita pada hari ini. Maaf kita perlu potong. Semoga apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada anda dan juga keluarga anda. Hello Doktor telah sampai ke penghujungnya. Bantut, itulah topik yang akan kami bincangkan pada minggu hadapan. Jangan lupa temu janji kita setiap hari Ahad jam 5.30 petang secara langsung eksklusif hanya di TV3. Saya Katiana Azman. Assalamualaikum and goodbye.